Assalamualaikum. Hello Sports Tarik, semua peminat Sports Tarik yang menunggu saya punya konten. Terima kasih. Ini adalah episod baru atau season yang baru. Dah lama saya break. Banyak idea-idea yang terkumpul. Dan terima kasih kepada semua yang dah like, subscribe, dah komen saya punya video-video sebelum ini. Dan special untuk episod kali ini, saya ada tetamu yang sangat istimewa. Mungkin peminat-peminat bola sepak generasi yang atas saya mengenali beliau dan kita akan lebih dekat dengan beliau, cerita apa kegemaran dia dan sebagainya. Kita selok, kita korek sedikit dalam baju dia, apa yang nak ceritakan. So kali ini saya akan memperkenalkan kepada anda Nizaruddin Yusof. Tepuklah sikit untuk legend bola sepak kita ni, Nizaruddin Yusof. Selamat datang dah. Ya, terima kasih jemput saya. Terima kasih kerana meluangkan masa walaupun rancangan saya ni taklah seberapa mana. Awak menjadi legend saya. Tapi tempat mantap. Oh okey. Tempat okey. Saya excited sebab Nizaruddin sudi bersama saya dalam episod kali ini. Dan mungkin siapa peminat atau fans yang generasi X, Y, Z yang Gen Z ni tak berapa mengenali ini adalah Nizaruddin. Saya punya idola dulu KL, dan awak boleh introduce sedikit latar belakang Nizaruddin. Saya. Okey. Saya Muhammad Nizaruddin bin Yusof. Yep. Berumur 45 tahun. Saya bermain dalam Liga Malaysia dari tahun 97 sampai 2015. Oh, lama. Berapa tahun dah? 7 sampai 15, 16 tahun. 16-17 lah. Dan saya pernah main untuk Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Perlis, UBB My Team, banyak lagi lah. Dekat around KL dengan Selangor lah. Dulu saya tak boleh nak pergi jauh sangat dia. Memang pusing-pusing situ je. Last awak bermain bila? Last saya 2015 dengan ATM rasanya. Liga Super lah. Liga Super. Tengok dia sekarang ni Nizaruddin selepas bersara, apa yang awak rindukan selepas bersara? Of course lah kita akan nak main bola sepak tu. Tapi apa yang awak rasa betul-betul awak rindu? Merindui lah. Saya rasa rindu nak lepak dengan awak lah. Bila ada National Club lah. Rasanya tak ada. Rasanya mungkin dari segi rutin tu lah. Rasanya rutin latihan, and then kita pergi away game, and then kalau kita dapat call up national, kita pergi overseas. Rasanya benda-benda macam tu sebab kita sebenarnya bola ni sebenarnya hobi sebenarnya kan, betul. Jadi hobi ni jadi kerjaya kita. Jadi saya rasa macam satu keberuntungan lah. Rasanya bila kita dapat main sport kebangsaan, dapat main tim-tim yang kerap bila pre-season tu hantar pergi luar negara. Jadi kita banyak momen bersama dengan pemain yang ada time tu lah. Jadi rasanya benda-benda macam tu saya akan merindui lah. Ataupun yalah, bila nak bawa balik, bila nak ada balik benda tu lah. Last bermain 2015 dan sekarang ni apa kesibukan Nizaruddin Yusof yang fans bola sepak nak tahu? Buat album ke, menyanyi? Saya itu ada. Atau berlakon ke kan? Tak berlakon tu tak adalah ada. Mungkin ni kot, saya ada register itu nak masuk DK. Tak ada. Saya tak berapa sibuk sangat lah. Kehidupan saya sekarang ni lah. Lagi-lagi saya kira baru jugalah. Baru mendirikan rumah tangga. Jadi tak ada sibuk sangat menguruskan family. Lepas tu saya bekerja lah dengan Astro lah, kontrak dengan Astro sebagai pandit. Selain pada tu adalah main bola veteran dengan veteran weekend tu je. So banyak sekarang dengan kerja Astro, pandit, tu ada selalu jumpa awak lah. kita kerja sama satu office lah. Okey, ini kita luar topik sikit lah kan. Ini kita luar topik sikit pasal pemakanan. Makanan Apa makanan kegemaran awak? Makan Spaghetti ke? Spaghetti ke kan? Mak Saleh ke? Tapi saya sebenarnya tak cerewet sangat lah bab makan ni. Cuma kalau nak kata bab favourite, saya rasanya masakan arwah mak saya lah. Tapi mungkin sekarang ni kalau nak rasa, mungkin saya boleh pergi
rumah kakak saya lah. Kakak saya ada seorang tu dia Pandai masak ah. pandai masak macam arwah mak saya. Bila lah. buat kenduri dia ajak. Boleh. Tapi dia ada buat tu jugalah, jual frozen. Oh ya. Kakak saya lah. Jadi dia bab tu dia ni lah. Jadi merindui tu rasanya benda yang paling best rasanya masakan mak saya lah. And then Lepak-lepak mamak tak ada lah. ada mungkin bila dah ada family ni mungkin kurang lah kot. Cuma saya suka nasi ayam lah dia. Nasi ayam. Makanan pedas? Tak suka. Ke memang awak jaga makanan Tak juga belasah juga Belasah? dia. Lepas especially ni lepas retire lah. Cuma kalau dari segi pemakanan saya rasa saya kurang makan nasi lah. Selepas lauk saya retire tu saya kurang makan nasi. No, saya macam banyak macam makan bihun ke mi. Tapi tak adalah kerap. Cuma saya tak kurang makan nasi. Tapi itulah seminggu rahsia. sekali mungkin. Guys, itu rahsia Nizaruddin. Tengok badan fit lagi. Oh, dia tengok saiz pinggang lagi. Macam ni tu pinggang. Bukan macam ni. Antara pemain yang dah lama besar tapi badan maintain. Betul tak dia? Sebab ramai kita tengok footballer, ex-footballer badan lepas retire je jadi double XL. Sebab rasanya bukan footballer lah aku. Rasanya atlet. Sebab bila kita masih dalam career tu, kita kuat makan tau sebenarnya. Betul. Sebab kita nak footballer kita lah. nak gunakan energi tu. Jadi kuat makan. Jadi bila kita dah retire, Betul. kita nak kontrol yang kita dah lanyak sebelum ni, yang kuat makan ni kan, pergi mana-mana kan. Betul. Diorang siapkan makan semua untuk sebelum game ke, sebelum training ke. Awak nak kurangkan benda tu, payahlah. Jadi benda tu saya rasa yang diorang maintain selepas retire, tu yang rasanya agak sukar lah untuk nak jaga badan lah. Ya, itu antara tips lah Nizaruddin jaga badan lah. Yang peminat kat luar sana tak tahu. Nizaruddin takkan dia nak pergi tengok kat rumah Nizaruddin makan apa dia. So dengan pengalaman macam ni yang semua peminat tahu macam mana nak jaga badan, jaga maintain kesihatan kan. Still boleh main lagi Nizaruddin, power guys. Dia boleh buat silang pejam mata. Step over dia, saya belajar step over dia daripada saya tengok dia buat step over. Masa tu dia pakai boot, tahu apa guys? Boot Lotto. Betul tak dia? So, apa dalam dari segi boot pula, apa gemaran boot awak atau brand yang saya awak suka prefer lah? Masa zaman main dulu Zaman main dan sekarang? Nike lah. Rasa Nike. Sebab saya dulu memang Nike lah. Sebab masa first saya masuk dalam liga pun sebelum tu saya dekat tim Piala Dunia Remaja 1997 tau. Dulu Malaysia tuan rumah kan, jadi tournament tu. And then selepas tu saya kena drop, saya pergi join first team. Jadi masa tu dekat tim Piala Dunia Remaja tu dah pakai Nike. Masa tu dah ada Nike Tempo, ingat tak yang lidah? Betul, lidah ada lipat yang tu. leather tu kan. Jadi bila pergi kelab KL, saya balik saya masih pakai Nike lah. Cuma kadang-kadang ada ketika Lotto datang macam nak sponsor, kita ambil je lah boot yang dia nak bagi pakai. Tu yang awak nampak saya pakai Lotto. Betul, masa tu dia pakai Lotto tu saya ini player ni. Bukan dia macam yang Okey, dia macam tirus tu. Macam tirus tu. Apa nama dia? Itu lupa dia. memang saya tengok, brother ni pakai main dah lah power, kasut bagus kan. So sebab dulu kalau you all semua nak tahu peminat bola sepak, saya tengok Nizaruddin main dekat Stadium Ceras Kuala Lumpur. Masa tu saya duduk dekat asrama kat Stadium Ceras tu. So saya hari-hari diorang training saya tengok, ini dia lah menjadi saya punya salah seorang pergerakan yang lincah. Tapi saya ingat momen tu. Training dekat tengah badan. Betul. Lah. Masa tu awak dekat tempat duduk kan, dengan tak pakai baju. Betul. Macam nak tunjuk badan lah. Badan semua masing-masing tengah sadar, Tengah tengah sedap badok kan. baik kan. Jadi saya perasan awak lah masa tu. Jadi ada dengar jugalah cerita budak-budak bawahan lah, Safi Sali kan. Saya memang dah tahu dah. Awak boleh pergi jauh, malah lebih jauh dari saya dah tahu dah masa tu. Ada dengar cerita lah. Dia Nizaruddin dulu main KL tu yang saya. Dan pencapaian terbaik, kalau tak salah saya lah, saya share dengan peminat semua, korang semua. Pencapaian terbaik Nizaruddin menang kasut emas dengan pasukan Perlis pada tahun 2009. This right before sebelum kita menjuarai Piala Suzuki AFF. Tapi mesti awak rasa macam kenapa aku tak terpilih padahal aku dah dapat top scorer. Ya, betul kan? Ni kebetulan awak tanya ni kan. Awak mengimbau balik kan. Masa tu kan saya dapat kasut emas. Lepas tu masa yang ingat tak kita ada preparation lawan MU main yang saya cerita sebelum ni tu kan.
Saya tak kena call up tau sebenarnya. Tapi mungkin masa tu fan macam kenapa kasut ni apa pemenang Sumas Liga Super tak kena call up. Faham tak? Jadi dia orang macam ni, FAM panggil juga saya. Betul. Cerita dia. Lepas tu saya pergi, saya ingat dalam Masa tu coach Raja Gopal. Raja Gopal lah. Jadi saya macam tak Coach, kenapa tak pilih dia coach? Coach Raja Gopal. Datuk. dia rasa macam tahu hati lah nak pergi. Tapi pergi jugalah sebab dah kena panggil lah. Pergi 2 hari je. 2 hari kebetulan saya injured. Saya balik lah. Jadi itu cerita dia. Tapi macam agak frust juga lah. Kalau saya maintain, dia orang panggil saya, adalah saya Betul lah. momen dengan awak menjuarai AFF. Tapi kita pernah bermain bersama dengan skuad kebangsaan yang sama. Kita pernah pergi Vion Slovakia training dekat sana. Betul. Memang banyak kenangan bersama lah. Betul, serius. Saya kan saja nak cerita sikit lah. Kebetulan Safi menjemput saya kan. Kira masa saya membesar, saya banyak tengok Azman lah sebagai striker. Azman Adnan tu. Lepas tu ada Azrul. Awak kira bawah saya lah kan. Bawah. Tapi masa bila awak dah naik, awak dah sama duduk main national dengan saya. Memang saya beruntung lah dapat berlatih dengan awak lah. Jadi selalu juga lah saya tengok Azman training sebab saya pernah sempat training dengan Azman main satu tim. Lepas tu tengok awak training kan. Macam kira yalah beruntung lah. Macam saya striker. And then kita ni banyak striker yang cara bermain tu agak berbeza. Betul. Kan. Macam awak dengan Azmanan berbeza. Tapi awak punya cara ada sikit-sikit lebih awak macam saya. Itu yang saya nampak lah. Dari segi saiz tubuh badan. Cuma awak mungkin lebih skillful lah awak lah mungkin lah. Awak lebih skillful. Betul. Saya sebenarnya adalah pemain winger. Winger yang menggunakan kepantasan. Awak dah cerita. Zoom terus straight lah. Tapi bila tengok awak tu saya belajar lah. Stay over awak baik juga. Awak, saya belajar daripada awak. Kita belajar daripada Ronaldo. Yalah Ronaldo gemuk kan. Lepas tu yang cerita tadi tu, yalah saya dapat training awak. Ini kira striker yang saya pun striker tapi kita mesti ada minat striker juga. Dia ni baiklah dapat main sama kan. Macam dulu Azman, saya dekat KL, saya ball picker tau masa dia main dia 91 dengan 92. Saya jadi ball picker. Saya ingat lagi semusim rasanya. Masa tu main kat Stadium Merdeka. Tengoklah Azman, Syari Majid masa tu baru naik kan. Dapat tengok ini dapat main dengan dia orang ni. Dengan brother ni lah. Akhirnya dapat. Lepas tu cerita awak pula. Lepas tu tengok awak kan dapat main sama. Macam tu lah. Jadi rasanya saya berpuas hati sebab saya rasa saya ramai dapat main dengan striker-striker yang hebat kat Malaysia. Ada satu benda yang baik sebab dia guys, Nizaruddin dia dah mengimpikan dalam minda dia, subconscious mind dia. Betul, dia nak bermain dengan Azman. Dan akhirnya dia dapat. Dan dia pula dalam minda dia nak bermain dengan saya dan akhirnya benda tu dapat. So penting you guys kat semua kat luar sana tanamkan azam, tanamkan you kena imagine dalam kepala otak visualize sebab pemain bola betul dalam pemain bola coach selalu cakap visualize apa yang kita nak buat sebelum perlawanan. Saya sambung sikit lah. Dulu kan masa zaman saya main memang nampak saya ni macam dia ni je ke tak ya nak main ni. Nampaknya saya macam tidak kan. Tapi sebab dia macam nampak kalau Nizar kenal dia macam slow, dia tak layan orang, dia macam dalam dunia dia sendiri. Tapi sebenarnya dia visualize. Betul dia. Tapi sebelum besok tu game, malam ni nak tidur tu saya akan duduk bayang kan, besok aku score. Macam mana nak celebrate. Serius dia. Macam mana nak score, apa cara kita nak ni, macam mana cara kita nak lari. Ni bukan saya nak cerita bohong. Tak, memang saya akan buat benda tu lah. Visualize. Betul, saya setuju sebab benda-benda ni dulu coach selalu ingatkan lah. Macam saya pernah dapat benda tu sama juga daripada coach Mendiang Bisatinaden. Betul. Dia suka bagi tahu benda-benda macam tu. Lepas tu dengan coach K Rajagopal pun sama. Dengan Datuk Subahan pun sama. Dia cakap sebelum nak main untuk game besar, you kena tidur macam mimpi dalam bilik tu apa yang you buat masa game. Padahal game tu belum start lagi. Besok. Tapi malam ni kita tidur, apa kita nak buat. Dan benda tu akan happen. Yalah, betul. Sebab saya buat lah benda tu. Saya buat dia. Itu yang boleh cerita dekat sini. Bila contoh macam itu lah, JDT lawan Selangor kan. Final tu final tu. Kan lepas tu nak lawan JDT, tim yang baik. Especially player Selangor lah. Kebanyakan macam muda juga kan. Betul. Patutnya dia orang dah boleh visualize kan macam mana bila menang, bila score, celebrate kan, dapat beat defend Jody Ahmad contoh kan, dapat placing Syihan.
benda-benda macam tu rasanya main peranan juga. Betul. Dalam bola bukan physical saja. Dia mindset, Betul. Semua. visualize. Overall. So totally semualah bergerak satu unit. So ini pengalaman dan cerita daripada Nizaruddin. Tengok dulu nak main dengan Azman dapat bermain. Dapat. Sekarang Alhamdulillah. untuk menjadi kerja sebagai pandit pun mungkin awak ada perancangan awak sebenarnya dalam bola sepak ni macam selepas boleh share sikit lepas bermain ni. Sebenarnya saya plan apa tahu dia? Sebelum saya masuk Media Prima kan, saya ada awal-awal join Media Prima buat live lebih kurang dah 4 tahun. Sebenarnya saya macam nak keluar terus je daripada bola sepak ni, cakap terus terang. Nak jadi coach pun tak berapa nak fikir. Saya kan nak buat benda lain lah. Tapi bila arwah mak saya meninggal 2015, saya duduk rumah lebih kurang 7-8 bulan dia. Tak keluar, tak apa kan, macam Murung lah. murung tak. Kalau murung saya dah terjun. Saya duduk tingkat 10. Anxiety. Ya, tak. Bukan. Alhamdulillah. Depression bukan? Okey, tak. Saya duduk rumah lepak. Rumah. Member nak datang lepak, datang rumah saya. Okay. Macam tu lah. Tak keluar tak apa. Ilham awak datang ke rumah dari rumah, betul? Betul. Lepas tu bila arwah mak saya meninggal, masa tu lebih kurang dalam 2-3 bulan lepas tu kot. Saya masih lagi kat rumah apa semua kan. Abang Ben lah, Abu Bakatan. Dia call saya. Tak tahu macam mana. Saya rasa mungkin Izham. Dia abang Ben ada bagi tahu, tanya dia, siapa kan boleh bercakap ni semua ni kan. Izham mungkin suruh bagi nombor phone, call saya. Tu cerita dia, saya keluar. Tidak, lepas tu saya masuk balik bola. Kalau tak saya ingat saya macam nak buat sendiri lah. Tapi bila dah masuk tu, lepas tu saya break sekejap lah kan. 4 tahun saya buat dengan Media Prima, lepas tu saya break sekejap. Kebetulan Nestro offer. Nestro dapat ni kan live. Jadi saya rasa macam okeylah kita teruskan lah, kita yalah masih lagi lah dalam bidang yang ni. Tapi bila fikir balik benda yang saya buat sekarang ni, bercakap kat TV ni, rasanya memang itu kita punya jalan pun. Kan road ni pun sama Sebab ada kita nak jadi berkecimpung dalam jadi industri betul, kita ada knowledge sedikit lah, walaupun saya bukan coach, tapi adalah knowledge sikit tentang knowledge sedikit awak banyak untuk peminat di luar sana. Kat luar sana nak sepak bola, nak dribble, nak buat scissors move. Betul. Online tak boleh, awak je boleh. Itu berkongsi dengan peminat kat luar macam mana nak buat tu, pengalaman sangat berharga untuk diorang belajar. Dan kita berada dekat sini pun bukan kita nak bangga diri, tak, untuk pengalaman kita share balik kepada semua. Safi ni kan, dia bukan terror, bukan hebat je main bola tau. Sekarang ni dia berkata-kata pun memberi inspirasi tu dah dahsyat dah. Itu adalah reflection pada diri kita lah. Sebab saya tengok macam awak bercakap sendiri, benda tu awak 6-7 bulan dalam kat rumah dan lepas ketiadaan mak. Of course kita akan sedih, of course kita akan rasa down. Tetapi down tu tak ada masalah. But once kita berada dan melindungi apa perkara kat luar tu, saya rasa awak dilindungi dengan doa-doa mak awak lah. Betul. Alhamdulillah saya nak kata bangkit tu tak yalah. Bangkit sekarang semua kenal Nizaruddin kot. Tapi yalah, alhamdulillah saya beruntung sangatlah dengan perjalanan, alhamdulillah dengan perjalanan sekarang ni. And then yalah, bos-bos kita lah Astro lah kan, bos Nick, Wan, Soleh yang yalah mengambil saya lah untuk masuk Astro and then bercerita tentang bola sepak Malaysia. And then dapat balik jumpa awak apa semua lebih kerap, tu je. Sebab awak kan lebih kurang idola saya juga. Saya jumpa juga. kita nak share lah, bukan apa-apa. Betul. Sementara kita nak tengok bola sepak kita semakin maju di hadapan. Ya, betul. Nak juga tengok kan. Masuk World Cup ke kan, pergi Piala Asia boleh menang. Semi-final Piala Asia ke final. Hari tu dah Piala Asia dah quarter final lah. Dah sikit lagi. Sikit ya. Tapi masa tu tak ada awak. Ada awak. Okey, kita balik kepada bola baliklah. Awak tengok perkembangan pasukan Indonesia. Sekarang Indonesia dah layak ke pusingan ketiga Piala Dunia. Betul. Kalaulah awak ada duit sekarang ni, awak ada kuasa yang unlimited. Apa yang awak buat kat pasukan negara kita? Ui, tu soalan dia. Tak, ini just macam awak cakap lah, imagine kan. Mana nak tahu kan. Rezeki tak tahu. Betul. Saya rasa saya cari coach yang grade A lah saya rasa. Maksud saya tu
saya bagi contoh macam dulu masa zaman saya masih main, Jepun dia ambil seorang coach daripada France, Philippe Trozier. Dia memang grade A punya coach lah. Jadi rasanya coach-coach macam tu kot saya akan ambil. Mungkin kena keluar modal lah, itu confirm lah kan, duit lah. And pemain saya rasa kalau diberi tempoh yang lama, mungkin saya akan keluarkan dana lah untuk ni grassroots, untuk cari bakat-bakat baru lah. Mungkin kita akan bagi tempoh 10 tahun ke untuk cari grassroots lah. Tapi kalau sekarang punya type, macam yang kita tahu lah, Indonesia pun ambil player heritage luar, and then untuk main Indonesia sama juga macam Malaysia lah. Dulu Singapura dah buat, tapi akhirnya diguna juga pemain tempatan. Itu satu hal lah. Tapi kalau saya diberi peluang macam yang awak cakap tadi tu, itulah saya nak buat, and then saya nak cari staff coach yang grade A juga lah. Tapi mungkin head coach dengan manager dengan head coach, orang yang itulah, contoh beli Trozier mesti orang dia, tu confirm lah. Yang lain-lain yang bawah-bawah ni semua ex-player Malaysia lah, saya akan ambil lah. Jadi memudahkan kerja, and then buat yang tu lah, yang grassroots tu. Tapi kalau masa tu diberi pendek, awak bagi saya 2-3 tahun, saya terpaksa buat macam mana yang FM buat jugalah untuk nak dapat result. Sebab kita pun boleh nampak lah sekarang bola sepak ke arah tu. Ya, itu satu hal. Kita nak cari yang tempatan punya material lah. Nak cari macam Nizaruddin pun tak ada. Lah. Bukan. Nak buat nak cari Nizaruddin player yang boleh stay over. Tapi memang tenang dia. Kalau saya tanya awak, bawa agak akui juga. Kita susah sekarang ni, number 9 kita agak suka. Nak dapat seorang pun bayar lah kan, contoh kan. Dulu time awak, time saya pun masih ada lagi 4-5 orang. Kita ada Azman, awak, lepas tu Akmal Rizal. Lepas tu jatuh turun awak, lepas tu Mak Yu. Itu dah tak ada. Dah tak nampak sangat lah, number 9 tak yang dominan. Lepas tu dari segi posisi lain saya rasa tak ada masalah sangat. Malaysia ada material lah. Cuma mungkin sekarang ni dah macam bola sepak saya rasa dah campur dengan sains sukan semua kan. Defender center back dua saiz mesti kena cantik, kena tinggi, cun, sedap kan, betul macam Van Dijk semua tu kan, complete. Keeper pun lebih kurang juga ada. Jadi kena cari player-player macam tu lah. Kalau awak tanya saya lah, keluar lah, labur lah sikit. Tu je. Labur lah, keluar lah duit. Kalau saya, awak cakap tadi kalau saya punya duit, saya labur lah. Okey, kita nak berdebate sekarang ni. Antara coach tempatan atau coach luar negara yang sesuai untuk pasukan Harimau Malaya kita. Awak pernah coach lokal, coach international, awak rasa yang bagus untuk saya rasa dua-dua okey dia sebenarnya. Tak, kan saya soalan dia. Bukan tak, betul. Awak faham tak saya punya soalan ni? Bukan siapakah? Okey, faham. Sebenarnya saya nak bagi dengan hujah lah, material apa semua lah. Tak payah cari baik sangat. Saya suka luar lah patutnya untuk national team jurulatih luar lah. Especially yang ada rank lah, contoh sebab kita ni national team ni kan. Lepas tu yang bawah-bawah dia tu biar lokal lah, biar pemain-pemain tempatan lah, yang ada lesen jurulatih lah semualah. Itulah. Lepas tu berharap dengan masuknya coach tu, material player pun cun. Faham. Jadi rasanya jurulatih luar negara lah yang lebih rasanya lebih sesuai lah kot dengan bola sepak sekarang lah. Kalau awak pilih jurulatih luar, saya pilih tempatan. Sebab apa? Sebab mungkin coach tempatan tu mengenali kita punya situasi dalam bola, macam mana nak handle man management antara pemain ni sangat penting. Melainkan kalau pemain dalam Harimau Malaya tu adalah semua dibarisi oleh pemain heritage atau naturalisasi. Itu mungkin coach luar lebih sesuai. Tapi bagi saya coach tempatan, sebab dia dah tahu macam contoh yang terbaik adalah Datuk K. Raja Gopal. Dia menang AFF, dia menang Piala Sukan C. So tapi dia ada player dia. Itulah. Dia ada material. Itu yang saya cakap, kalau bergantung kepada pemain material tu. Iyalah. Kalau kita lihat sekarang adalah ramai pemain tempatan. Saya tempatan lagi betul. Saya sebenarnya ialah kan saya cakap tadi, saya tak kisah pun yang mana satu pun, tempatan ke lokal. Cuma maksud saya itu material. Bila player ada setup macam contoh awak menang AFL 2010, SEA Games 2009 kan, tim tu kan 3-4 tahun korang kan masa tu. Saya rasa kalau material tu pasal tu Datuk Raja Gopal agak mudah lah untuk nak mencongak, nak mencaturkan apa-apa strategi untuk nak main AFL tu lah. Jadi
bagi saya tak ada masalah, cuma material lah. Cuma kalau ada lokal yang berkelayakan untuk nak bawa national team, saya memang setuju sangatlah. Sebab try tengok, sebab Brazil sendiri pun tak pernah rasanya ambil jurulatih luar. Ni baru saya rasa dia nak offer Carlo Ancelotti untuk nak bawa national team Brazil. Sebelum ni semua lokal je, semua daripada Brazil sendiri. Kan? Tak pernah dia ambil luar. Jadi rasanya tak ada masalah sebenarnya. Cuma harap material macam Brazil sekarang material dia tak apa nak cantik. Betul kan? Dia lebih nak ke ikut Europe kan. Banyak. Jadi macam dia nak ambil masa juga nak sesuaikan dengan perkara itu. Jadi rasanya Brazil Samba dah tak berapa nak nampak sangat. Jadi dia material kurang. Itu pasal dia agak sukar agak nak menang World Cup 7 edisi terakhir ni lah. Dia punya ranking pun jatuh banyak kan? Brazil. Dari Malaysia pula itulah, kalau material set dapat cun, lepas tu local coach pun setuju? Baik, saya rasa memang tak ada masalah, saya rasa boleh meletup. Setuju? Awak ingat tak momen atau perkara yang paling lucu yang berlaku semasa perlawanan? Masa game lah. Saya ke rakan tak kisahlah siapa yang awak masih ingat lagi. Saya ambil saya lah. Saya tak tahulah lucu ke tak lah, tapi saya pernah tak, awak cerita ni pun lucu. 2 kali lah, saya rasa 2 kali dia. Satu tu saya muntah. Muntah? Tengah main tu, tengah berlari ni, tengah speed ni. Saya tengah speed. Masa tu saya rasa saya dah lama tak main first 11. Lepas tu saya kena main first 11 sebab player utama tu injured. Lepas tu dah minit 60 ke 70. Dia bola tu crossing tau, saya lupa. Saya main ATM. Saya rasa saya main ATM. Bola tu crossing. Patutnya kenapa nak kena muntah? Betul lah. Kita nak pergi sambung bola tu kat tanduk je. Saya sambil lari tu muntah tu. Masa game tu? Masa bola tu nak datang tu, langsung tak boleh ambil bola tu. Ni main kat Kota Baru. Ni cerita betul. Dia punca dia apa? Tak tahu dia. Saya rasa saya penat sangat lah. Penat sangat. Sebab lama tak main first 11 kan. Lepas tu match fitness tak ada. Duduk luar je. Muntah tu. Saya habis game, saya duduk, saya gelak tu. Cakap, apa hal boleh muntah? Siapa yang crossing dia tak ingat lah? Saya tak ingat dia ingat awak dapat bola nampak. tu. Saya rasa yang nampak saya muntah Rizal Fahmi Rosid. Masa tu dia main Kelantan. Okey. Saya rasa dia ingat. Lagi satu terkencing. Dalam game. Wah, awak macam-macam. Masa tu tengah main lah. Dah saya ingat dah 20 minit, 25 minit lah. Nak terkencing sangat dia dah. Kat sini ni dah tak boleh nak tahan tau. Lama sambil jalan ni sini jalan. Saya rasa ada, tak tahu lah ada orang pasang tak kuning ke dia lah. Itu rasanya tu momen lah. Tapi itu di saya lah. Tapi kelakar dia memang saya tak pernah dengar cerita. Kencing tu biasa kot. Tak pernah? Tak pernah? Saya tak dengar. Tak tahu orang lain pernah buat, saya tak pernah. Pendapat awak lah kan, dari zaman dulu, zaman kita lah, tak ada Facebook, tak ada media sosial ni, dan zaman sekarang, macam mana awak rasa kita main bola ni perlukan mindset kan? Betul. Fikiran, mental. So macam mana awak nak halang semua benda ni? Awak rasa lah kalau awak masih bermain. Kalau masih bermain lah. Saya rasa tak. Saya jadi macam awak kot, upah PA tu lah. Bukan PA lah, maksud ada orang bantu awak untuk jaga saya punya itulah, media sosial lah. Betul. Rasanya benda tu itu yang paling penting rasanya. Betul. Tapi bagi saya nak jaga sendiri itu pun dia akan effect games. Untuk menjaga media sosial dan komen-komen yang sekarang terus direct kepada pemain. Betul. Kena ada satu halangan lah, satu blok. Tapi kalau andai kata player tu sendiri, walaupun dia player yang biasa, tapi dia ada target yang jauh, okey juga kalau dia ada benda tu. Faham tak? Tapi kalau setakat okey lah, cukup duduk kat bench, okey je. Itulah, itu tak payahlah. Tak, itu pasal bola kita macam tu je dia. Itulah. Kita kena perlu revolusi. Iyalah, revolusi. Betul, kena ada impian. Kena ada impian. Kita nak pergi jauh ni. Kita nak pergi World Cup atau kita nak main dekat Europe. So, misalnya lah. Betul. Sebelum kita nak pergi Europe tu, kita kena standby kan dulu apa benda yang perlu kita lakukan. Jepun dah buat kan? Jepun. Tengok sekarang tim dia dengan Jerman. Suka-suka je boleh main sekarang Jerman kan? Jepun. Sebab dia hantar player dia pergi luar. Dia orang punya mentality impian dia orang pun jauh, dia tinggi, bukan main-main dia orang. Dia tahu boleh jadi kaya kan. Mentality kita ni masih sorry to say, masih di sini saja. Sebab kita tak travel banyak ada. Macam kita pernah pergi Slovakia, kita pergi England, so kita nampak dunia yang lebih luas. Dan sebab tu negara-negara luar maju, dia boleh maju sebab dia tengok negara yang besar-besar dia orang. Betul. Dia ikut mentality. Dia buat. Okey, ini adalah soalan terakhir lah sebab dah lama kan. Kita bercakap nanti. So saya nak tanya,
atau awak boleh bagi nasihat kepada semua yang dekat luar sana, macam mana nak menjadi seorang pemain bola sepak profesional dan apa nasihat awak kepada mereka? Satu yang first kali saya nak bagi tahu, tengok program ni. Sebab Sabi Salih dia juga idola saya. Lepas tu untuk nak jadi pemain profesional saya rasa satu gifted lah kot. Itu memang kita kena ada lah. Kita memang rasanya daripada kecil kita akan bermain bola. Itu saya rasa gifted lah. And then kita orang nampak kebolehan kita. And then kita kena fokus. Lepas tu kalau kita dah choose nak jadi professional footballer, bila kita dah choose perkara tu, saya rasa kita dah tak perlu nak mandang benda lain. Belajar dan berlatih. Itu dua perkara yang utama lah. And then kita disiplin tu yang paling penting. Dari segi latihan, kalau boleh jangan datang lambat latihan. Itu semua perkara kecil tapi sebenarnya impact dia besar. Itu part of discipline. Yes, lepas tu kena buat. Kalau andai kata kita seorang pemain yang kurang sikit daripada pemain lain, kita kena buat ekstra untuk diri sendiri. Bila kita dah sampai satu tahap, kita dah dapat sign kontrak profesional, masa tu saya rasa kena jaga betul-betul lah. Sebab saya rasa dalam bidang bola sepak ni dah ada nampak lah pemain-pemain bola sepak selepas retire mereka senang. Hidup tu senang lah, kaya lah. Contoh Safi Salih lah. Amin. And then fokus and then jangan lupa keluarga, family. And then latihan tu berterusan. Saya rasa tak perlu ada skip, kena berterusan selagi kita menjadi pemain profesional. Latihan tu perlu berterusan. And then solat. Ya, pada yang Islam. Okay, sepanjang main bola sepak mesti kalau diorang menghadapi halangan, macam mana awak punya nasihat? Halangan ke dugaan? Awak dugaan yang paling teruk rasa? Injured 3 kali ACL. Lepas tu kehilangan mak saya lah kot. Sebab arwah bapak saya meninggal awal. Saya budak lagi. Saya belum masuk profesional lagi. Jadi kehilangan mak saya lah. Tapi macam mana awak overcome dia? Saya rasa never give up. Betul. Saya rasa jangan fikir terlampau banyak sangat lah satu perkara lah. Kalau kita jangan overthinking. Jangan terlampau sangat lah. Sebab macam mana pun, ialah kehidupan awak kena teruskan. Lagi-lagi kalau macam saya bekas atlet lah contoh kan. Jadi kita akan bangkit daripada perkara yang sama jugalah. Okey, kita akan pergi ke arah tu. Lain lah kalau anda kata ada orang datang, Zah buat bisnes. Itu lain cerita tau dia. Ni nak bangkit tu saya rasa tak payah terlampau fikir banyak sangat. And then doa. Lepas tu jangan salah pilih kawan. Itu pesanan yang sangat bagus. And then fokus lah. So overthinking dan never give up lah bagi. Betul, itu paling penting lah. Itu paling penting. Kembali kepada 3 kali operation dan berjaya memenangi kasut emas dalam liga bukan satu perjalanan yang mudah, tapi Nizaruddin membuktikan semangat tanpa putus asa adalah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan anda sekalian. Alright? Betul. So saya sangat berbangga dalam episod ini ada seorang yang pengalaman macam Nizaruddin yang berkongsi dengan kita semua. Saya pun rasa banyak saya belajar kan dari perspektif kehidupan seorang Nizaruddin Yusof. Alright, thank you guys. Next episode kita tunggu siapa. Alright guys, see you next episode Sports Tarik terbaik. Awak punya awalan lain macam. Itu jangan tu susah tu. Nampaknya senang.